Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan ahli-ahli jabatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini seperti mana malam-malam biasa, sampai giliran saya untuk tampil ke hadapan ini menceritakan sesuatu. Mudah-mudahan dapat peringatan untuk diri kita dan dapat kita bersedia untuk kehidupan selepas kehidupan ini. Siapa ingat bulan sudah ceramah saya perkara-perkara yang akan berlaku setelah kita mati. Sudah kita cerita. Bab mati dah cerita. Bangkit dari mati pun dah cerita. Semua kita ni akan merasa mati. Ya. Kerana kita ni ada nyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Yang tak mati hanya Allah saja, kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah tidak memerlukan nyawa. Lain daripada Allah semua ada nyawa. Sebab itu mereka merasa mati. Allah kata dalam Quran, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Jadi kita ni semua akan mati. Dah cerita dah dulu. Kemudian dah mati masuk dalam kubur. Cerita dalam kubur dah cerita dah. Nah, beberapa bulan yang dulu keadaan kubur, seksa kubur, nikmat kubur ada cerita belakang. Kemudian bangkit dari kubur ada cerita juga. Lepas bangkit dari kubur tu kita akan berjalan daripada kubur ke padang mahsyar. Itu pun ada cerita juga. Kita bulan sudah sampai dah ke padang mahsyar. Kita sudah sampai ke padang mahsyar. Keadaannya sudah cerita juga bulan sudah. Matahari secengkai dari kepala. Peluhnya ada orang yang betul, ada yang ada yang betul, ada yang ada yang pinggang, ada yang kepala pada. Itu keadaan di padang mahsyar, tempat himpunan. Semua orang ada situ. Daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, besok kita tak tahu siapa akan berada di padang mahsyar. Berhimpun mahsyar tontik.
tempat perhimpunan. Saya ada di situ, tuan-tuan ada di situ, perempuan ada di situ, belakang semua ada. Asal namanya manusia, kalau pernah hidup, maka dia akan berada di padang mahsyar. Jadi di bawah cahaya matahari ada yang apa? Matahari itu senyekar dari kepala, rempit-rempit, asap-asap. Ya, yang senang itu tak habis daripada sudah. Ya, yang selesa, yang tak ada apa azab, mereka yang berada dalam di bawah naungan arasy Allah. Jadi kita sambung daripada malam ini. Apa yang berlaku ketika kita berada di bawah naungan arasy? Siapa yang layak untuk dapat naungan arasy? Ya. Yang lain itu semua ngelocak di bawah cahaya matahari itu, ngelompok di bawah cahaya matahari, sejengkal dari kepala. Bayangkan matahari itu sejengkal dari kepala, ngelocak. Tak duduk, tak boleh diam. Kecuali mereka yang dapat naungan arasy. Siapa dapat naungan arasy itu? 7 golongan. Ini kita mula ceramah malam ni tentang perkara-perkara atau mereka-mereka yang layak dapat naungan arasy. 7 golongan manusia. Arasy itu ialah naungan. Naungannya naungan di pada masa di bawah terik matahari. Kalau dapat duduk di bawah arasy, ngongin dia. Senyum aja, ya. Selesa, nyaman, tempat tenang, ya. Kerana dia di bawah teduhan. Yang lain itu semua di bawah cahaya matahari. Siapa dapat teduhan itu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Saya sebentar dulu, habis ke dulu. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang warak. Yang ketiga, seorang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam, menangis-nangis, bermanja-manjaan dengan Allah. Yang keempat, 2 orang manusia atau 2 golongan manusia yang berjumpa dan berpisah semata-mata karena Allah. Yang kelima, orang yang hatinya, lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Yang keenam, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya sehingga tangan kiri tak sedar, tak tahu berapa banyak dia bagi. Yang keenam. Dan yang ketujuh, seorang lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi, ternama, tapi dia menolak kerana takut dengan Allah. Itu 7 golongan, ya. Jadi kita uraian sikit-sikit. Kalau tak sempat, macam belum sudah, baru nak cerita dah. Cukup masa. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin ni tuan-tuan dan perempuan, jangan bayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim saja. Jangan bayangkan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang saja. Semua kita ni adalah pemimpin. All of us are leaders without exception. Semua kita ni pemimpin. Saya pemimpin, tuan-tuan pemimpin, perempuan pun pemimpin belakang. Mana tahu? Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu tu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin tu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kalau dia ada keluarga, dia memimpin isteri dan anak-anaknya. Kalau dia ketua pejabat, dia memimpin staf-staf dalam pejabat dia. Kalau dia ketua kampung, memimpin satu kampung tu. Kalau dia ketua negeri, menteri besar umpamanya, dia memimpin rakyat-rakyat dalam negeri dia. Kalau Perdana Menteri, dia memimpin seluruh Malaysia. Ikut kapasiti dia, ikut tanggungjawab dia. Kalau dia apa tak ada, keluarga tak ada, apa tak ada, sekurang-kurangnya dia memimpin diri dia. Memimpin dia. Isteri tak ada, anak-anak tak ada, orang bawah dia tak ada, sekurang-kurangnya dia memimpin matanya, memimpin telinganya, memimpin lidahnya, memimpin tangannya, memimpin kakinya, memimpin perutnya, dan memimpin kemaluannya. 7 anggota tu dipimpinnya. Jadi semua akan ditanyakan tu. Semua akan jadi pemimpin. Bila pemimpin tu berlaku dengan adil, dia akan orang yang pertama yang dapat naungan arasy. Di hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan arasy Allah. Yang pertama pemimpin, ya. Yang kedua, orang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam. Orang lain mengeluh, tahu kan mengeluh? Tidur. Tapi dia bangun, menangis-nangis, bermanja-manjaan dengan Allah Ta'ala, bermesra-mesraan dengan Allah Ta'ala. Maka
Macam orang Cina itu, hayung mata yang keluar di tiap malam itu dah hayung mata nanti yang dapat memadamkan api neraka. Itu orang keluar. Ramai ni, sahabat-sahabat dulu semua tu. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat dulu paling koman, paling kudi, paling koyok, paling curut, paling tak guna, paling pemalas. Mereka tu setiap malam sembahyang sunatnya 100 rakaat. Itu paling malas. Kita siapa ada satu rakaat katakan saya nak tengok nak kat gambar mana orang. Itu beza antara kita ni dengan sahabat-sahabat dulu. Contoh Nabi puji para sahabat. Apa kata Nabi? Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Kamu ikut mana-mana saja sahabat itu, kamu akan dapat petunjuk. Ikut mana-mana sahabat. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaidah, Abu Huzaifah, Sa'ad bin Abu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr Rahman bin Auf. Mana-mana sahabat tu ya. Paling komannya 100 rakaat sehari malam. Ya. Itu yang mereka yang sentiasa menangis-nangis di tengah-tengah malam. Bermanja-manjaan. Umar tu orangnya sangat garang, tapi bila masuk Islam dia menjadi orangnya sangat prihatin. Sangat sensitif. Mudah dia menangis. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, pemuda yang warak. Pemuda yang warak tu artinya bukan pakai jubah, pakai serban. Itu fiqahnya. Kadang-kadang dia pakai biasa aja, tapi dia warak. Warak tu dalam hati. Warak tu artinya di antaranya dia meninggalkan sesuatu yang halal kerana takut kepada haram. Itu orang warak. Benda tu halal tapi ditinggalkannya kerana takut dengan haram. Benda-benda syubhah ditinggalkannya, bukannya haram syubhah tu. Syubhah tu artinya benda-benda yang samar-samar hukumnya halal ke haram, halal ke haram, halal ke haram. Orang warak tinggal. Orang tak warak, orang wakrak sapu je. Contoh macam-macam lah. Mi kuning tu umpamanya. Kalau diusahakan oleh orang bukan Islam, orang warak tak makan. Kan dia takut ada najis itu. Tapi orang wakrak bantai aja lah. Itu pemuda yang warak. Yang ketiga, yang keempat, seseorang atau dua golongan manusia yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Macam kita malam lah. Saya datang dari kampung, semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain, bukan kerana envelope, bukan kerana duit, bukan kerana harta, bukan kerana nak kemasyhuran, bukan kerana nak pujian, semata-mata kerana Allah. Contohnya datang dengar ngaji ni semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain begitu ya. Jadi yang akan dapat golongan, dapat naungan aras di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan aras Allah. Betul ke niat tu? Semata-mata kerana mencari keredaan Allah. Dapat pahala iktikaf, dapat pahala mengaji, dapat pahala zikir dan sebagainya. Dan dapat pahala perjuangan di jalan Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia dikira sebagai orang yang berjuang di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Ini Nabi ngapa ni? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam jalan Allah, perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Kalau dia mati dan kembali, syahid macam itu. Syahid tu di antara manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Itu syahid. Siapa tak nak kenal? Jadi kalau kita mati sebelum sempat balik, mana kau kan? Tak sampai komah lagi. Dia stroke terus mati. Kerana mati syahid, terus masuk syurga tanpa hisab. Itu yang keempat tadi ya, golongan manusia yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Yang kelima, ini lelaki je. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Dia tak selesa kalau tak semayang di masjid. Dia seronok pergi ke masjid. Kan di masjid tu macam-macam. Boleh berjemaah,
boleh baca Quran, boleh zikir, boleh menuntut ilmu. Ada seronok dia datang ke masjid. Hati ni ke masjid aja, tak pernah lekang. Kalau ada orang itu, dia di antara mereka yang layak dapat naungan aras. Ni lelaki je, perempuan tak diwajibkan ya. Perempuan bukan wajib sunat aja datang ke masjid. Tapi kalau lelaki wajib. Jangan seorang-seorang semayang di rumah. Orang lelaki ni tengok elok. Jangan seorang-seorang semayang di rumah. Kerana kalau dia seorang-seorang semayang di rumah sengaja tak nak datang ke masjid, tak nak datang ke surau, tak nak berjemaah, dia semayang itu dikira semayang sesat. Yang menolak macam saya ni. Rasul ngabarkan, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah buat apa itu. Nabi tak pernah semayang seorang-seorang. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat ni kan? Bukan di dunia yang sesat, di akhirat itu sesat. Mencari syurga, cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Akhirnya jumpa neraka. Jadi jangan semayang seorang-seorang di rumah. Paling koman, paling kudi, dia di rumah tu bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Itu tak apa. Masih lagi dapat pahala jemaah. Kalau seorang-seorang tak ada. Jadi yang bagusnya hatinya sentiasa tertambat kepada masjid, dapat naungan aras nanti ya. Selalulah singgah ke masjid. Mana-mana masjid dah bukan masjid-masjid begini aja. Mana-mana pun di kampung kita ada masjid, singgah berjemaah. Subuh esok berjemaah, zuhur esok berjemaah, asar besok berjemaah, maghrib besok berjemaah, isyak besok pun berjemaah. Itulah seterusnya sampai padam. Kerana orang yang berjemaah itu dapat 5 fadilat. Orang yang mengekalkan sembahyang berjemaah itu ada 5 fadilat. Yang pertama, Allah lapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah kesihatan, tak ada banyak masalah ekonomi, tak ada banyak masalah disiplin dan sebagainya. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Siapa tanda? Angkat tangan. Yang tiga, dia akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Nanti kita akan cerita tentang menerima kitab. Akan datang lah, bukan malam ni ya. Akan cerita itu. Dia dapat menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia akan meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Dan yang kelima, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Itu melazimkan berjemaah ya. Itu akan datang insyaAllah. Satu tajuk tu lah. 1 jam nak ceramah tentang tajuk itu ya. Itu golongannya kelima. Itu yang kelima. Yang apa? Sentiasa hatinya tertambat kepada masjid. Yang keenam, seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dia ada duit disumbang kepada masjid. Dia ada duit disumbang kepada surau. Dia ada duit disumbang kepada pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan Islam. Dia ada duit disumbang kepada badan-badan kebajikan dan sebagainya. Dengan tangan kanannya tangkrim untuk sedar. Begitu laju je. Bukan bila datang tabung tu pejam mati ya. Betul lepas tabung tu baru berkini balik. Bukan begitu ya. Jadi itu dapat naungan aras. Itu yang keenam. Yang ketujuh ialah mereka lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan cantik pula tu, lebih cantik daripada Marilyn Monroe, kenal? Lebih cantik daripada Elizabeth Taylor, tak kenal? Lebih cantik daripada Sophia Loren, tak kenal? Ajak dia berzina dengan kita, tapi orang tu menolak kerana takutkan Allah. Inni akhafullah. Bukan kerana dah tua, bukan kerana dah tak lalu, tapi kerana takutkan Allah. Itu 7 golongan yang dapat naungan aras. Orang yang di bawah naungan aras tu nyongin dia, selesa je, nyaman je dia. Itu dapat naungan aras. Kemudian tuan-tuan, kalau kita mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang dapat naungan aras sudah. Mudah-mudahan. Doa lah. Kemudian selepas itu apa berlaku di mahsyar?
Orang yang di bawah nama aras, di bawah aras, yang di luar tu melejat, melupa. Kemudian semua manusia-manusia dalam dunia ini akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kata Allah Al-Quran ya. Pada hari yang manusia-manusia berdiri di hadapan Allah yang menjadikan alam ini. Everybody will stand up in front of Allah. No exception. Semua orang. George Bush, Tony Blair, Hitler, Joan of Arc, Napoleon Bonaparte, tak kenal ke mana-mana ni. Abraham Lincoln, George Washington berdiri di hadapan Allah Taala. Nah, lagi siapa? Tengku Abdul Rahman, P. Ramlee, tak kenal P. Ramlee. James Samsudin, Nordin Ahmad, Mustafjo, Ibrahim Pendek, Hashim Mahyun, Saadia, Saloma, Saiful Aini, semua berdiri di hadapan Allah SWT. Ya. Dengan perintah Allah lah berdiri itu. Berbaris semua. Dibariskan oleh malaikat dengan perintah Allah. Semua manusia itu akan dibariskan kepada 120 barisan. Everybody will be lined up into 120 rows. Saya tuan-tuan tahu. Row yang mana tak tahu. Dibariskan oleh malaikat. 120 barisan semua sekali. Asal namanya manusia akan dibariskan di hadapan Allah Taala. Malaikat tak dibaris, manusia saja. 120 barisan semuanya. Dari 120 barisan tu, tuan-tuan dengar elok, hanya 3 baris saja yang beriman. Tuan-tuan, ramai agak sikit yang beriman. 3 baris saja. Nah, majoritinya ya 117 baris tu kafir belakang. Baris nombor 4, nombor 5 sampai baris yang 120 tu kafir belakang. Yang beriman hanya 3 baris saja. Berapa peratus? Berapa peratus tuan? Tak ada cikgu depan saya ni. Berapa? Ini cikgu matematik dulu tau. Dibariskan kepada 120 baris. 3/120 bersamaan 1/40. 1/40 kalau dijadikan peratus, dia jadi apa? 2,5%. 2,5% orang beriman. Sikit ke banyak? Sikit. Itu sebab Allah kata dalam Quran apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Yang bersyukur hanya 3 baris saja. Orang beriman. Yang sah imannya. Lain semua kafir. Nah, orang kafir ada 4 golongan. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Yang ketiga dipanggil mulhid. Yang keempat dipanggil munafik. Mana tak? Tuan-tuan, mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Murtad tu ditolak imannya. Kerana dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan imannya. Menghina Quran, murtad. Menghina Rasul, murtad. Menghina ulama, murtad. Menghina hukum Allah, murtad. Menghina Nabi, murtad. Itu murtad kan? Ditolak imannya. Menghina Islam, murtad. Menghina apa-apa sajalah. Sunnah Rasul, murtad. Kalau menghina ini. Sugi ni. Banyak orang menghina sugi tau. Ulama pun ada menghina orang sugi ni. Ketik yang tengok Haji Ibrahim sepoket gini aku tengoknya. Murtad. Tengok lalu. Kalau menghina, soal dia tak buat lain cerita. Tapi kalau dia menghina, murtad. Yang pertama. Yang kedua, musyrik. Musyrik dia beriman dengan Allah. Dia percaya Allah itu Tuhan. Tapi bila dia sembahyang, dia nyembah lain daripada Allah. Dia percaya Tuhan itu Allah. Dia menerima Allah sebagai Tuhan. Tapi bila sembahyang, nyembah patung. Bila sembahyang, nyembah matahari. Bila sembahyang, nyembah bulan. Bila sembahyang, nyembah api. Bila sembahyang, nyembah berhala. Itu namanya musyrik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Kedua. Yang ketiga, mulhid. Mulhid artinya orang yang tidak percaya kepada agama. Islam tak percaya, Christianity tak percaya, Hinduism tak percaya, Buddhism tak percaya. Apa saja bentuk agama dia tak percaya. Dia orang komunis. Atau sosialis. Atau free thinker.
atau etis. Pilih nak mana. Ya? Komunis dia, sosialis pun dia. Lagi apa? Free thinker pun dia, etis pun dia. Itu orang tak percaya agama ya. Itu kafir juga. Kerana dia tak percaya dengan Islam. Tak percaya dengan Hindu, tak percaya dengan Kristian. Agama dia mengekang kehidupan aku saja. I am free to think whatever I want. Dia nak boleh fikir apa saja dia nak. Itu yang ketiga, mulhid namanya. M-U-L-H-I-D, mulhid. Macam Mao Zedong tak percaya dengan agama. Lagi macam apa? Khrushchev tak percaya dengan agama. Mereka itu komunis. Dia tak percaya dengan agama, tak percaya dengan Tuhan, tak percaya dengan syurga, tak percaya dengan neraka, tak percaya dengan kebangkitannya. Mana ada Tuhan? Itu mulhid. Yang keempat, munafik. Itu kafir juga munafik tu. Orang munafik apa? Istilahnya yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufuran. Kita tak tahu. Orang munafik itu kita tak tahu. Kita ingat dia Islam. Dia berjubah sorban macam saya ni. Sorban lebih tebal daripada sorban saya. Jubahnya lebih hebat daripada jubah saya. Mahal lagi. Tapi orang banyak tak beriman. Dalam Quran Allah sebut tiap-tiap juzuk ada cerita orang munafik. Dia pura-pura beriman tapi tak beriman. Itu orang munafik. Akhirnya dia masuk neraka. Orang munafik itu termasuk dalam kafir orang. Tapi Allah sebut tanda-tanda munafik itu ada. Supaya bukan kita nak nuduh orang, bukan kita nak nengok orang, bukan kita nak menuding tak daripada orang. Supaya diri kita ni tak masuk dalam golongan orang munafik. Apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Cuma satu tandanya. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Kami sama kamu, semayang sama kamu, zikir sama kamu, wirid sama kamu, selawat sama kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka ngapa pada syaitan-syaitan itu? Kami bersama dengan kamu. I am with you all, ya. Sama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Tadi kami bersama dengan orang beriman tu mustahzi'un. Artinya olok-olok aja. Acah-acah aja, main-main aja. Sama-sama. Duduklah. Artinya orang munafik tu dia boleh berubah sikap. Tiba-tiba. Boleh berubah sikap. Dia boleh bertukar warna macam sesumpah. Itu orang munafik ya. Kalau tengoknya member yang dia pergi lepas itu orang dangdut, dia pun dangdut juga. Bersama dengan orang Islam dia berdoa, dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak robot apa ni atap ni kuatnya kan? Macam orang yang beriman tu bila selawat dia selawat juga lagi kuat suaranya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuatnya. Kalau dia berdoa mau berjela-jela doanya, naik lenguh tangan angkatnya. Apa-apanya dia pura-pura aja, bukan beriman betul-betul. Bila sampai kepada geng-gengnya, dia ikut orang sana pula. Orang dangdut dia dangdut. Orang Hindustan dia Hindustan juga. Ya, jangan kali kahir, ya. Cel-cel Mary, sate hai Mary, hati dan sebagainya. Kalau untuk karaoke, dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Itu tanda orang munafik. Ya. Di antara 4 golongan tadi, murtad, musyrik, mulhid, munafik, yang paling Allah marah ialah munafik. Sebab itu orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Mana tahu Allah kata apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling, di tingkatan neraka yang paling bawah sekali. Mengapa bawah sekali? Tuan-tuan, mengapa bawah sekali?
Kerana neraka tu lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang paling bawah adalah yang paling panas. Ya. Tapi jangan pula kata aku bawah takut, atas tak apa, jangan. Neraka tu atas ke bawah ke serba tak lalu kita nak. Ya. Paling lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa lalu nak yang kat tangan, kena angkat gambar orang. Yang di kamera ni tahu. Jadi jangan berani menolak dengan kekufuran. Jadi itu dia 117 baris kaki orang belakang. Hanya 3 baris saja yang layak masuk syurga. Belum masuk syurga, baru layak. Baru ada qualification, baru ada kebolehan, baru ada kelayakan nak masuk syurga. Belum masuk lagi. Yang 117 tu, yang majoriti tu semua masuk neraka. Mana tahu Allah khabar? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir tu masuk neraka Jahannam secara berbondong-bondong. Seperti yang ramai-ramai tentung. Kalau dia serang tu dihumban dalam neraka. Hanya 3 baris saja yang beriman dan layak masuk syurga. Bukan terus masuk tu. Ada lagi lepas tu. Layak masuk syurga. Yang 3 baris itu pula dibubarkan semula. Tak ada baris lagi. Dibubarkan semula ya. Keluar dari barisan. Kemudian dibariskan semula. Udah bubar, dibariskan oleh malaikat semula. Dengan izin Allah Ta'ala. Atau dengan perintah Allah Ta'ala. Dibariskan semula. Mula-mula itu 3 baris. Beriman malaikat. Layak masuk syurga. Dibaris pula kepada 4 baris. Yang pertama, orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Habis 4 dulu. Kalau tak syurga, kena hisab. Lambat masuk syurga. Kita masuk neraka. Yang ketiga, orang yang masuk neraka dulu. Lepas tu baru habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan masuk syurga. Golongan kiri. Masuk neraka dulu. Apa nak? Lalah masuk syurga tak nak? Yang keempat, orang yang golongan tengah-tengah, dipanggil ashabul a'raf. Masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Kembali kepada yang pertama tadi. Orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, masuk syurga. Siapa? Kita kan? Siapa masuk syurga tanpa hisab? 7 golongan. Yang pertama, Rasul-Rasul. Kita kan? Ada Rasul yang kenal? Nama sahabat tak ada. Kalau nama Ibrahim, saya baru nama Rasul. Nama saya Ibrahim, tapi tak masuk. Yang kedua, Nabi-Nabi. Yang ketiga, sahabat-sahabat besar. Yang keempat, wali-wali. Ini wali belakang ni. Tapi wali tak pakai, wali nikah. Kita nak wali-wali Allah. Yang kelima, orang-orang yang mati syahid. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Dan yang ketujuh, orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu orang masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk di golongan itulah. Kerana kita kalau boleh biar apa saja kita buat merupakan perjuangan di jalan Allah. Kalau mati kita tu mati dalam keadaan syahid. Sebab itu tuan-tuan, bila ada majlis ilmu jangan tuang. Hadir selalu majlis ilmu tu. Kalau dia mati dalam majlis ilmu tu, kira syahid tu. Terus masuk syurga tanpa hisab. Itu golongan pertama. 4 baris Barisan yang kedua, dia masuk syurga tapi kena hisab. Dicek apa saja kita ada dalam dunia ni semua akan dikira. Dia berkira everything you have in this world will be accounted for. Nothing is going to be left out. Akan dicek, diperiksa. Jadi periksa tu dah lama masanya. Dengar dialog kenyataan ni. Orang bertakwa tapi kaya. Orang kaya yang bertakwa, dia akan lambat masuk syurga berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Lambat berapa lama? 500 tahun lambatnya. 500 tahun akhirat. Lambatnya. Kerana dia banyak nak dicek. Betul je banyak benar. Macam kita turun dia akan terbang lah. Kalau turun tu melenggang, dia beg tak ada, barang tak ada, apa kita kesan tu? Jalan lah pagi kan ya. Tapi kalau kita turun dari terbang tu 17 troli tolak macam.
penuh barangnya, kena cek satu. Itu yang lambat tu. Tapi tak masuk neraka. Dia lambat masuk syurga je. Itu golongan kedua. Golongan ketiga dia masuk neraka dulu. Itu golongan kiri. Golongan kiri masuk neraka dulu kerana dosanya lebih daripada pahala. Bila ditimbang masuk, dosanya berat, pahalanya ringan. Esok masuk neraka dulu. Dah habis dosanya dibakar dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Itu golongan kiri. Allah kabul dalam Quran apa? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka dia masuk dalam neraka yang terdapat asap yang panas. Dan neraka itu ada asap yang panas dan udara-udara yang panas. Tidak ada kesejukan dan tidak ada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri, ya. Tak ada sejuk, tak ada selesa, panas, mengujar, melupa. Lepas itu baru dia keluar dari neraka, dapat masuk dalam syurga. Ya. Yang keempat, golongan apa? Golongan tengah-tengah. Dipanggil ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Golongan tengah-tengah. Bila ditimbang 50% dosa, 50% pahala. Nak masuk syurga tak dapat kerana tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak, kenapa? Tak cukup dosa. 50% pahala, 50% dosa, ya. Itu namanya ashabul a'raf. Jadi rabat tabin dari mana di atas titi siratal mustaqim, tahu apa rabat tabin? Terhegi-hegi. Mundar-mandir di atas titi siratal mustaqim. Nak masuk syurga tak dapat, nak masuk neraka beda. Merayu-rayu kepada ahli syurga. Tolonglah lan, bagi aku satu pahala. Ya. Masa itu mata tengah meluk berbidadari, berdiri macam beda. Orang dapat masuk syurga ni paling common, paling kudi dapat bidadari 72 orang, you know. How many? 72, you know. Itu paling common. Jadi jenuh merayu. Tolonglah Li kata, bagi aku satu pahala. Apa kata itu ashabul a'raf. Merayu, entah berapa tahun merayunya, berapa ribu tahun merayunya, akhirnya adalah golongan yang simpati kepada mereka. Mereka membagi satu pahala kepada mereka. Layak lagi yang masuk syurga, ya. Kerana satu pahala tu mana dia ditimbang 51% pahala, 49% dosa. Berat pahala dari dosa, layak masuk syurga. Orang yang tukang bagi dia oleh kerana kemurahan dia, kerana simpatinya tu, dia dapat syurga yang tertinggi walaupun ibadahnya tak layak untuk mendapat syurga seperti itu. Itu keadaan di padang mahsyar. Ada yang masuk syurga tanpa hisab, ada yang masuk syurga lambat, kena hisab lambat, ada yang masuk neraka dulu, ada yang tengah-tengah, dipanggil ashabul a'raf. Jadi dalam Quran ada surah Al-A'raf, golongan tengah-tengah. Jadi mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan yang tiga tadi. Yang kedua kita tak nak. Kalau boleh biar golongan yang pertama, masuk syurga tanpa hisab. Lepas itu baru sudah semua dah masuk syurga belakang, masuk neraka belakang, baru ada proses yang kedua belakang. Ini tadi baris dia. Yang kedua ada prosesnya, proses hisaban. Hisaban itu akan datang ke belakang, ya. Kita malam ni. Macam mana dihisab itu? Kemudian proses apa lagi lepas hisab? Proses pemberian sijil. Sijil amal itu akan dibagi kepada kita. Cara menerima itu sebagainya. Wallahu a'lam. Dan azan tong-tong bunyi itu, ya. Jadi cukup itu. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang pertama, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.